قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu supaya menyerahkan segala urusan kepada ahli yang menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, hendaklah kamu menghukumkannya dengan penuh keadilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya memberi pengajaran dengan sebaik-baiknya kepada kamu. Dan Allah sentiasa mendengar lagi maha melihat. Surah Allahul Azim. Surah An-Nisa ayat 58. Seperti pengacara majlis Yang Berhormat Datuk Panglima Perang Ustaz Haji Muhammad Nasruddin bin Haji Daud, Menteri Besar Negeri Kelantan, Yang Bahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar bin Haji Musa, Presiden NGO Muafakat Nasional. Malam kita ada 2 panglima malam ni. InsyaAllah kita akan nobatkan panglima yang ketiga di Simpang Jeram pada Sabtu ni insyaAllah. Bahagia Fadil Ustaz Abdullah Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional Johor yang merupakan Suruhjaya Badan Perhubungan PAS Negeri Johor, calon kita yang bahagia Dr. Mazri Yahya, seluruh barisan sah kepimpinan Perikatan Nasional Negeri Johor, pimpinan PAS, pimpinan Bersatu, pimpinan Gerakan, rakan-rakan daripada Dewan Himpunan, termasuk dari Bala Subramaniam, dan rakan-rakan daripada pelbagai NGO yang dapat bersama pada malam ini. Yang Berhormat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Saya mengambil mukadimah tentang suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pimpinan. Bahawa Allah Ta'ala menyuruh supaya kita berlaku adil dan melaksanakan amanah tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Hidup di dunia mesti ada jalan, ada peraturan bagi mencapai sesuatu matlamat yang ingin kita capaikan. Negara kita telah merdeka 66 tahun. Kita harus menerima realiti perlunya suatu hala tuju yang baru, bukan saja bagi negara kita, bahkan membina keyakinan dunia terhadap kita. Islam yang merupakan asas kerana dia bersumber daripada Allah. Keadilan tidak boleh letak pada akal fikiran. Keadilan mestilah mengikut dasar yang telah ditentu di garis pandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mencipta manusia. Sengaja Allah buat manusia berbagai-bagai bangsa, bersuku-suku, berbagai kaum. Walaupun Allah Maha berkuasa boleh menjadikan manusia hanya satu bangsa, satu kaum, tapi sengaja Allah Ta'ala mencipta manusia pelbagai warna kulit, pelbagai bangsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kamu laki-laki dan wanita, menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk mengenali satu sama lain. Namun kemuliaan terletak pada ketakwaan pada Allah. Alaikum bitaqwallah fa innahu jima'u kulli khair. Hendaklah kamu bertakwa pada Allah, kerana takwa ialah himpunan semua sifat-sifat yang baik. Semua manusia mengharapkan sebuah sistem yang adil.
Namun keadilan tidak mungkin dapat dicapai dengan sistem yang adil sahaja. Yang melaksanakan tanggungjawab itu mesti juga berlaku adil. Kerana itu manusia ada pertimbangan dosa pahala di luar daripada peraturan dan undang-undang yang ada. Ada pertimbangan halal dan haram, yang boleh, yang tak boleh. Yang dikawal oleh Allah, bukan dikawal oleh undang-undang negara. Ada pertimbangan hari akhirat, hidup semula selepas mati. Supaya manusia tidak rasa kecewa dengan apa yang diterima dunia. Yang mungkin tidak boleh 100% keadilan. Tuan-tuan memandu kereta 40 tahun, tak pernah langgar peraturan jalan raya. Sekali tuan-tuan langgar peraturan, tuan-tuan akan disaman. Berpuluh tahun buat kebaikan, tuan-tuan tak akan dapat sebarang imbuhan di dunia. Namun di akhirat, perbuatan baik dibalas. Perbuatan yang salah juga akan dihukum. Oleh kerana memilih pemimpin adalah merupakan syarat utama yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kerana manusia masyarakat yang berhajatkan kepada kepimpinan. Dia tak boleh hidup bersendirian. Maka ciri pemimpin digaris pandukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia tahu apakah sifat pemimpin yang perlu dipilih. Isteri nak pilih suami ada syarat dia, suami nak pilih isteri ada syarat dia. Demikian juga kita dalam memilih pemimpin. Allah Ta'ala menggaris pandukan pada manusia. Allazina immakkannahum fil ard aqamas salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Dan mereka yang diberi kuasa pemerintahan di atas muka bumi hendaklah mendirikan sembahyang, jaga hubungan dengan Tuhan. Kena jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau dengan Allah dia tak boleh jaga, dia tak mungkin boleh jaga hubungan dengan makhluk Allah. Dia kena tunaikan hak dia dengan Allah Ta'ala, bahawa dia boleh tunai hak dia kepada makhluk Allah. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ini hak bukan saja kepada orang yang susah di kalangan bangsa sendiri, tapi semua orang yang susah. Ditunaikan hak-hak mereka dalam hubungan kemasyarakatan, dalam hubungan ekonomi. Sebab itu Islam mewajibkan yang kaya dalam harta ada hak orang miskin. Kemiskinan tidak memilih bangsa. Kemiskinan tidak pilih warna kulit. Bahkan kemiskinan tidak pilih agama. Maka berlaku adil kepada semua, sama ada Islam atau bukan Islam. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab berjalan melihat seorang laki-laki Yahudi di Madinah meminta sedekah di tepi jalan, seorang laki-laki tua. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab memegang tangan laki-laki itu, membawa ke Baitul Mal, ke perbendaharaan negara, memanggil pegawai perbendaharaan. Apakah negara masih ada wang? Katanya masih ada. Keluarkan peruntukan bagi pada laki-laki Yahudi ini. Walaupun dia Yahudi, bagi, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, waktu dia muda, dia banyak menolong negara, membangunkan negara. Waktu dia tua, negara perlu bantu dia, kena tolong dia. Walaupun sekalipun dia Yahudi. Sebab itu harus kita lihat betapa pemimpin bukan saja mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dia perlu menyeru kepada kebaikan. Tak mungkin pemimpin boleh seru kebaikan kalau dia sendiri tidak melakukan kebaikan. Tak mungkin dia boleh mendominasikan nilai baik kalau ramai melihat nilai buruk yang ada padanya. Tuan-tuan sekalian, mutakhir ini bila negara kita berlaku pelbagai isu, kita lihat keyakinan bukan saja kita, bahkan dunia mula pertikaikan apa yang sedang berlaku di Malaysia. Sebenarnya apa yang sedang berlaku di negara kita? Ia digambarkan dengan nilai duit yang menurun, pelabur-pelabur yang bimbang. Pasal apa? Kerana
nilai integriti kita yang rosak, yang musnah. Kita perlu membina keyakinan dengan melahirkan pemimpin yang bertakwa, yang takut, yang melaksanakan agenda bukan semata-mata membangunkan negeri dan rakyat. Tapi di waktu yang sama, perlu membina keyakinan di kalangan ummah. Perlu membina tanggungjawab dan melaksanakan tanggungjawab tersebut. Sebab itu Allah Ta'ala menyuruh, dia hendaklah menyeru kepada kebaikan. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri misl ujuri man tabi'ahu la yankusu min ujurihim syai'a. Sesiapa yang menyeru kebaikan, dia mendapat pahala seruan kebaikannya dan semua orang mengikutinya di belakang. Inilah galakan yang ditunjukkan dalam sejarah. Sebab itu bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, sebagaimana disebut oleh Tan Sri Panglima Anwar Musa tadi, bahawa bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menyatukan orang Yahudi, orang Islam. Kemudian melakukan perjanjian dengan yang bukan Islam. Kan negara Madinah, negara masyarakat majmuk. Ada Yahudi, ada Kristian, ada Nasrani. Ada pelbagai agama di Madinah. Bangsa yang berbagai-bagai. Nabi satukan. Ya. Sebab ada orang kadang-kadang dilihat negara Islam ni kononnya orang Islam saja. Bukan. Malaysia adalah negara contoh terbaik bila kita letakkan prinsip dan dasar Islam, bukan mengenepikan yang bukan Islam. Masing-masing ada hak beragama. Islam memberi hak kepada orang untuk berhak menganut agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Islam tidak pernah memaksa orang bukan Islam. Pergilah ke Madinah. Sampai ke hari ini tanah di Khaybar milik Yahudi masih lagi ada di Madinah. Pergilah ke Mesir. Gereja Kristian Qibti masih lagi ada di Mesir. Dan pergilah ke mana-mana wilayah Islam. Tidak pernah diganggu gugat hak beragama masing-masing. Kita tunjukkan bukti di Kelantan. Kita merintah dengan satu parti. 2/3 majoriti di Kelantan. Kita tunaikan hak yang Islam dan bukan Islam. Kita beri, kita lantik. Di negeri Kelantan tak ada wakil rakyat daripada kaum Siam. Kerajaan negeri lantik orang Siam duduk dalam pentadbiran kerajaan negeri supaya menjaga hak orang Siam di Kelantan. Demikian juga di Kelantan, setiap daerah, setiap kawasan parlimen ada wakil daripada parti gerakan. Gerakan tak bertanding di Kelantan. Ada wakil gerakan setiap parlimen di Kelantan untuk jaga hak kaum masing-masing, supaya mereka tahu apa keperluan kaum boleh bawa kepada pentadbiran kerajaan negeri untuk kita tunaikan. Supaya kita ingat, man azani zimmiyan faqad azani. Kata Nabi, sesiapa yang menyakiti orang bukan Islam, yang baik dengan Islam, sama menyakitiku, kata Rasulullah. Oleh kerana itu kita bukan saja semata-mata dapat undi. Bukan. Undi perkara bukan besar. Dalam konteks keadilan, tanggungjawab akhirat jauh lagi besar daripada undi yang kita dapat. Berapa ramai rakyat yang beri undi, tiba-tiba mereka dibohong oleh pemimpin yang berjanji kepada rakyat. Betul tak? Kami ini terlibat dalam waktu reformasi. Berapa ramai yang kena gas pemedih mata. Berapa ramai yang kena tangkap, yang kena torture. Berapa ramai kita berimpun, habis masa, tenaga. Yakin kita perlukan satu reformasi negara kita. Tetapi kita mula melihat bukan reformasi negara yang dibawa, tapi agenda peribadi, hingga membelakangkan aspek-aspek yang sepatutnya tidak dilanggari oleh pemimpin. Bila bertembung dua kepentingan, kepentingan orang nak jadi Perdana Menteri mati-matian, sanggup buat apa saja demi mendapatkan jawatan, bertembung dengan orang yang ada kes peribadi, yang sanggup bersekongkol apa saja supaya pastikan tindakan atau kesalahannya, tuduhannya dapat dibebaskan. Tuan-tuan sekalian, bayangkan waktu kita bersama dalam kerajaan. Saya, Tan Sri Anwar Musa, sebahagian ahli kabinet pada waktu itu. Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin boleh
Tok Sri Zahid Hamidi tulis surat ke Istana Negara, memberitahu, mencadangkan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri. Kita sedang bersama ni, tengah bentuk kerajaan bersama, pentadbiran berjalan lancar, tak ada kes. Dia boleh tulis surat. Tan Sri Mahyudin panggil, bertemu dengan Presiden PAS, tanya dia betul, dia tak mengaku. Dia nafi sungguh-sungguh. Akhirnya Perdana Menteri pada waktu itu keluar surat daripada pihak istana. Tuan-tuan sekalian, dia boleh nafi. Dia ingat orang tak tahu. Hari ini dunia terbuka. Kita buat apa orang tahu. Kita pergi mancing bawa umpan, tak bawa umpan orang tahu. Ya. Kita bawa basikal dalam pejabat, orang tahu. Ya. Cuma yang orang tak jumpa sekarang, Pudin pergi ke mana, itu aja. Dalam keadaan media terbuka, kita nak nafi apa? Bila Tan Sri Mahyudin bawa keluarkan surat, ini apa dia surat ni? Tuan-tuan bayangkan, baru 2 minit nafi mati-matian. Bila keluar surat, akhirnya bangun, keluar pada majlis. Saya, bila UMNO tewas dalam pilihan ke-14, sepatut PAS, yang lawan UMNO sejak belum beranak lagi, bila UMNO tumbang, inilah kesempatan terbaik untuk kita nyak terus. Betul tak? Tak perlu kita bantu, tak perlu kita tolong. Tetapi apa yang berlaku? PAS duduk bincang dengan UMNO. Mari pilihan kecil, kita bantu, kita tolong dia. Di waktu mana 10 daripada 14 parti komponen BN keluar meninggalkan Barisan Nasional satu demi satu. Pilihan kecil Balakong, MCA tak berani guna logo Barisan Nasional, guna logo MCA dalam pilihan kecil di Balakong. Teruknya BN pada waktu itu. Tiba-tiba PAS mari tolong dalam pilihan kecil, hampir 10 pilihan kecil. Kenapa? Tadilah jawab sebahagian pimpinan kita. Kerana teras kemakmuran negara mesti didokongi oleh parti majoriti rakyat negara tersebut. Kalau kita nak jaga teras keadilan kemakmuran negara, majoriti kaum mestilah mengetuai, menerajui negara tersebut. Bukan logik akal. Ini sabda Nabi. Nabi sendiri pesan, al-aimmatu min Quraisyin. Kalau kamu nak pilih pemimpin, lantiklah pemimpin kamu di kalangan kaum Quraisy. Bangsa Quraisy. Kita dah tengok Mazri ni, Quraisy. Apa makna Quraisy? Kata ulama, ialah kaum majoriti dalam negara, kaum yang paling berpengaruh dalam negara tersebut. Oleh kerana di Mekah masa tu, kaum Quraisy kaum yang paling berpengaruh. Maka dilantik daripada Quraisy, kaum yang paling berpengaruh. Tapi UMNO bila rasa kuat, bahkan untuk makluman tuan-tuan malam ni lah, Tan Sri Anwar Musa ada sama. Waktu perundingan awal Muafakat Nasional, UMNO menerima Tan Sri Mahyudin akan kekal sebagai Perdana Menteri selepas pilihan ke-15. Ni tuan-tuan, waktu dia lemah. Tapi bila dia mula menang satu demi satu, pilihan kecil, dia mula rasa kuat. Kita lihat, dia mula tukar Menteri Besar Johor. Daripada Parti Bersatu kepada UMNO. Berjaya bergerak ke Melaka. Tukar Ketua Menteri Melaka. Daripada
bersatu kepada UMNO. Kemudian bergerak ke Perak, bawa undi usul tak percaya kepada Peja, Menteri Besar Perak. Tukar daripada bersatu kepada UMNO. Kemudian bergerak ke pusat, tarik sokongan pada Tan Sri Mahyudin. Tan Sri Mahyudin menghadap Yang di-Pertuan Agong, kemukakan dua surat. Surat pertama, kalau boleh nak bubar parlimen, sebab kita perlu mandat baru pada rakyat. Tapi oleh kerana tak ada majoriti, pertimbangan di-Pertuan Agong pada waktu itu, negara masih ada kes COVID, diterima surat yang kedua. Jiwa besar Tan Sri Mahyudin mencalonkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri daripada UMNO. UMNO yang jatuhkan dia, dia boleh calonkan UMNO jadi Perdana Menteri asal negara kita stabil, kabinet kekal. Kalau pertimbangan logik akal, takkan kita nak calonkan daripada parti yang menjatuhkan kita. Tapi demi kestabilan, saya duduk bincang dengan Tan Sri masa itu. Kita kata, boleh tak Tan Sri, kami cadangkan Perdana Menteri seorang yang undur, kabinet kita kekal, calonkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Dia terima, tuan-tuan. Tan Sri Mahyudin terima. Menghadap tuanku dengan cadangan tersebut. Masya Allah. Sebab itu bila mari pilihan ke-15, tuan-tuan tengok bagaimana rakyat memilih Perikatan Nasional mengangkat Tan Sri Mahyudin sebagai hero rakyat pada masa itu. Dan sampai sekarang, insya Allah, sampai pada pilihan raya akan datang. Datuk Seri Panglima Anwar Musa, dia dipecat daripada UMNO. Setiausaha Agung kena pecat. Ya. Kenapa? Kerana mempertahankan penyatuan ummah. Dibangkit. Tokoh-tokoh besar ni dipecat, dibuang. Kita rasa pelik. Sepatutnya bila nak happy pilihan raya, di saat yang paling kritikal, tokoh-tokoh besar ni sepatutnya kita kekalkan untuk capai kemenangan. Ini politik. Takkan dekat dengan 2-3 sebulan lagi pilihan raya, tiba-tiba tokoh ni dibuang. Di Perlis Saidang Kasim dibuang. Nur Omar dibuang. Kita rasa rasa pelik. Kenapa? Sebab UMNO tak boleh menang lebih daripada PH. Barulah Anwar, PMX akan jadi Perdana Menteri. Kalau BN menang besar, yang jadi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Kes dia ada kes. Ini pertimbangan sampai di peringkat digugurkan tokoh-tokoh besar. Sebab itu tak pelik bila keluar keputusan pendakwa tidak meneruskan dakwaan terhadap kes timbalan Perdana Menteri. Sebab tu bagi saya, tuan sekalian, sama ada tuan-tuan orang Cina ke, India ke, rakyat Malaysia, ini soal maruah negara. Hala tuju negara. Keyakinan orang pada sistem perundangan kita. Dah ada ke prima facie, dah bawa pun. Dia boleh tidak teruskan pendakwaan. Jangan tuan-tuan terkeliru bila di AP kononnya bangun minta Jabatan Pegawai Negara keluar kenyataan. Kenapa tarik diri? Kenapa tidak teruskan pendakwaan? Siapa nak buat kenyataan? Pegawai negara bercuti. Dia pun tamat. Pegawai baru belum dilantik. Hari ini baru pelantikan. 6 bulan. Waktu tragedi siapa punya arahan?
Peguam negara yang ada bercuti. Peguam negara baru belum dilantik. Ya. Sebab tu tuan sekalian, saya yakin pengundi-pengundi bukan saja orang Melayu, orang Cina, mana yang di AP konon bangkit, kami mempertahankan integriti maruah negara perlukan, mana ada. Bila berlaku demikian, kenapa senyap? Sebab tu bagi kita tuan sekalian, ini penting, bukan kerana satu dua tokoh, tapi hala tuju. Kemana yang kita nak bawa? Ya. Sebab itu bagi kita melihat cabaran yang sedia depan kita pada waktu ini ialah membina keyakinan terhadap masa depan negara kita. Tuan-tuan sekalian, saya diminta sampai 11:45 sebab kita besok kerja. Dan saya dah turun banyak tempat. Ya, di Simpan Jeram, dah jumpa pengundi-pengundi, termasuk juga ahli-ahli UMNO. Mereka beritahu, Ustaz, saya nak kekal dalam UMNO, cuma nak undi PN. Okey tak? Saya kata, pada tahap ini okey. Tapi lebih baik bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Bila Tun Razak selepas 13 Mei jumpa Datuk Asri, dia minta supaya PAS bubar, semua masuk dalam UMNO. Kita beritahu tak boleh. PAS dia jadi komponen dalam Perikatan, dalam Barisan Nasional, tapi tidak menjadi UMNO. Sebab kalau apa-apa berlaku pada UMNO, sekurang-kurang ada satu lagi parti tempat orang Melayu bergantung, iaitu PAS. Pada waktu itu, ternyata hari ini tuan sekalian, Perikatan Nasional, insya-Allah kita akan ambil alih peran Barisan Nasional dalam konteks masa depan negara kita, insya-Allah. Kami pilih tokoh, kami pilih pemimpin, calon-calon yang kita pilih bukan calon yang ditapis oleh Majlis Syura Ulama dalam soal integriti, soal keluarga, diri dia, peribadi dia. Setelah syura lulus, bawa pada parti pertimbang, akhirnya parti angkat dia sebagai calon. Dan kami yakin dan percaya tuan-tuan pengundi Simpan Jeram akan beri undi pada Dr. Mazri pada 9 hari bulan nanti. Boleh tak? Pastikan anak tuan-tuan keluar mengundi, keluarga kita balik mengundi, dan kita nak peratus mengundi yang tinggi pada pilihan raya ini, insya-Allah. Siru ala barakatillah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita bersama. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardanna warda'anna ya amar rahmin. Allahumma jam'ana hadza jamman marhuma wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. 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 Perikatan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.